A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Sebelum kita mulakan salat tarawih, izinkan saya untuk bercakap lebih kurang 15 minit. Pertama, sebagai tazkirah peringatan sempena dengan kita menyambut bulan Ramadan malam pertama. Dan yang kedua, saya nak bagi sedikit taklimat tentang perjalanan program kita sepanjang bulan Ramadan di surau Ulamud Dakwah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul an-nar wa tughallu fihi maradatus syayatin. Lillahi fihi laylatun khairun min alfi syahr. Man hurrima khairuha faqad hurim." Maksudnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Hari ini, malam ni kita masuk bulan Ramadan, dan mulai besok kita akan mula berpuasa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada kamu satu bulan mubarakun, yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebaikan. Bila bulan Ramadan penuh keberkatan, apa makna keberkatan? Sangat banyak kebaikannya. Apa kebaikan bulan Ramadan? Apa kebaikan bulan Ramadan? Bila sangat banyak kebaikan, sepatut kita gembira. Betul tak? Apa kebaikan bulan Ramadan? Siapa boleh jawab, Ustaz bagi hadiah? Pahala banyak. Bila pahala banyak, seronok tak? Seronok? Buat sikit boleh banyak. Jadi seronok lah. Mana lebih seronok? Sambut bulan Ramadan dengan sambut raya? Dua-dua pula. Mana lebih seronok? Dua-dua seronok. Mana lebih seronok? Betul? Baju raya dah buat? Baju raya dah potong dah? Oh, dah lagi. Benda yang paling menyeronokkan bagi orang beriman di bulan Ramadan apa dia? Bukan puasa. Puasa kita tak seronok sebab lapar, tak boleh makan. Yang seronok makan. Bila tak boleh makan, tak seronok. Habis apa yang seronok bulan Ramadan? Apa yang seronok? Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana beriman kepada Allah. Apa makna beriman? Bukan kerana terpaksa. Dia yakin yang Allah wajibkan puasa adalah baik untuk dia, maka dia redha. Kemudian dia beriman juga bermakna dia ikut semua perintah Allah. Dia tak boleh pilih-pilih. Puasa dia ikut, solat tak ikut. Ada juga orang puasa tapi tak solat. Ada tak? Ada. Mana lebih ramai orang puasa tak solat dengan orang solat tak puasa? Mana lebih ramai? Kau yang paling ramai yang tak puasa dan tak solat. Jadi tak boleh. Kalau kita puasa tak solat, itu tak beriman pada Allah, tak dapat kelebihan, tak dapat keberkatan. Jadi syarat pertama nak dapat kebaikan puasa bulan Ramadan apa dia? Mesti beriman dan yakin pada Allah. Apa bukti kita beriman dan yakin pada Allah? Kita ikut semua perintah Allah. Allah kata solat, solat. Allah kata puasa, puasa. Allah kata tutup aurat, tutup aurat. Allah kata jangan mengumpat, jangan mengumpat. Allah kata jangan dengki, jangan dengki. Allah kata jangan mulut leza, jangan mulut leza. Kan?
Jangan puasa lembek tapi mulut leza juga kan. Dan lembek tu nak mengutuk orang lagi kan. Mana tak ada mana puasa dia. Okey. Jadi Nabi kata, siapa yang berpuasa kerana beriman dan yakin pada Allah, wahtisaban, dan kerana mengharapkan pahala, apa dia dapat? Ini berita gembira. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan segala dosanya yang lepas. Allah itu je ustaz. Diampunkan dosa. Tak ada ke rezeki murah ke, umur panjang ke, badan sehat ke? Kita nak apa? Badan sehat, umur panjang ke nak keampunan Allah? Nak apa dek? Nak umur panjang ke nak keampunan Allah? Nak keampunan. Mana kalau mati besok pun tak ada masalah. Yang penting Allah ampunkan dosa. Betul? Betul, tak ada masalah. Kalau betul kita nak keampunan Allah, inilah peluang. Peluang apa dia? Bulan Ramadan. Hadiah yang paling istimewa bagi orang beriman di bulan Ramadan apa dia? Bukan raya. Tak. Hadiah paling istimewa ialah Allah ampunkan dosa kita. Sebab itulah sahabat Rasulullah, bila Allah ampunkan dosa dia sangat seronok. Seperti Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni buat dosa besar, dia tak hadir dalam peperangan Tabuk. Tapi selepas 50 hari Allah turunkan ayat, Allah terima taubatnya. Jadi Ka'ab bin Malik terlalu seronok dengan keampunan Allah. Apa dia cakap pada Rasulullah? Dia kata, wahai Rasulullah, aku nak sedekah semua harta aku. Aku nak infak semua harta aku. Kenapa? Aku dah dapat keampunan Allah. Bagi Ka'ab bin Malik, harta dunia tak ada nilai dah. Sebab apa? Sebab dia dapat keampunan Allah. Bila dapat keampunan Allah, maknanya dia dapat apa? Surga. Tiket nak masuk surga ialah keampunan Allah. Boleh? Jadi apa berita gembira di bulan Ramadan? Keampunan Allah. Kalau orang nak bersih rumah kita setiap hari percuma, seronok tak? Orang nak bersih baju kita secara percuma setiap hari, seronok tak? Seronok. Orang nak bersih kereta kita setiap hari percuma, seronok tak? Seronok. Maka sepatut kita lebih seronok bila Allah nak ampunkan dosa kita. Allah nak bersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang tak baik. Allah nak kita mati, kita jumpa dia dalam keadaan kita tidak ada dosa. Boleh? Jadi berita gembira di bulan Ramadan apa dia? Keampunan Allah. Boleh? Setuju? Jadi kalau tak ada raya pun okey. Okey. Mana selepas 30 Ramadan start puasa yang lain. Tak ada raya. Okey. Yang penting Allah ampunkan dosa. Tapi mana yang kita suka? Orang isytihar besok puasa dengan orang isytihar besok raya. Mana lebih seronok? Oh, serupa je. Serupa je. Tak ada beza. Okey? Kita banyak tak dosa? Nak tak kalau kita mati dalam keadaan kita banyak dosa? Dan bila masuk kubur, Munkar dan Nakir tanya, tak boleh jawab soalan. Nak tak? Tak nak. Maka salah satu cara apa dia? Puasalah dengan penuh keimanan kepada Allah. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Kemudian dalam hadis ni Nabi kata, telah datang pada kamu bulan Ramadan, Allah telah mewajibkan ke atas kamu puasa. Dan di bulan Ramadan pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Dan syaitan-syaitan dirantai. Syaitan apa kerja dia? Suruh manusia buat benda yang jahat, suruh manusia buat benda yang maksiat. Tapi bulan Ramadan syaitan dirantai. Habis yang buat maksiat bulan Ramadan, siapa punya angkara? Tu kerja siapa pula? Kerja orang tu. Orang tu dah ambil alih tugas syaitan. Dia sendiri menjadi syaitan. Kan? Syaitan dirantai bulan Ramadan. Habis yang buat jahat siapa dia? Orang. Orang tu pula peranannya sebagai syaitan. Boleh? Setuju? Jadi siapa yang tak salat bulan Ramadan? Orang ke syaitan?
Siapa yang buka aurat bulan Ramadan? Orang ke syaitan? Orang yang berupa syaitan. Faham? Okey, satu yang menggembirakan kita di bulan Ramadan. Jadi sekarang kita kena seronok, bukan sebab besok ada berbuka puasa. Sini ada buka puasa kan? Tengok, dah pasang kemah. Pasang kemah sebab ada majlis buka puasa. Kita pun seronok. Seronok juga, tapi kita lebih seronok bila Allah ampunkan dosa kita. Kalau kita mati bulan Ramadan dalam keadaan Allah ampunkan dosa kita, satu nikmat yang sangat besar. Boleh? InsyaAllah. Kemudian nikmat yang kedua yang paling besar di bulan Ramadan apa dia? Tuhan Nabi sebut dalam satu hadis, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam beribadat, satu malam, bukan satu malam pun kita beribadat setengah jam je. Kalau kebetulan malam tu Lailatul Qadar, sama dengan kita beribadat selama 1000 bulan bersamaan dengan 83 tahun. Seronok tak? Pernah tak kita kerja setengah jam dapat gaji 83 tahun? Pernah? Ada tak orang bagi gaji? Kerja setengah jam dia bagi gaji 83 tahun? Ada? Tak ada kan? Kalau ada, orang tu gila. Ya. Betul? Mana ada gaji kerja setengah jam dapat gaji 83 tahun? Tak ada. Kalau ada, orang tu gila. Tapi Tuhan bagi lebih daripada itu. Apa dia? Beribadat di malam Lailatul Qadar, pahala dia berapa lama? 83 tahun. Maka Nabi kata apa? Man hurima, siapa yang diharamkan malam Lailatul Qadar, mana dia tak nak, dia tak mencari, dia tak memburu, maka dia tak akan dapat ada kebaikan yang lain. Mana orang ni sangat-sangat rugi. Boleh? Siapa yang rugi? Yang tak dapat Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar? Malam pertama ke malam yang terakhir? Lailatul Qadar apa dia ni? Malam Lailatul Qadar apa dia? Malam orang pasang pelita ke? Malam tu orang pasang pelita banyak aja, ataupun lampu kelip-kelip. Siapa tahu malam Lailatul Qadar? Adik yang baju hijau tu, apa dia malam Lailatul Qadar? Oh, tak tahu, tak pernah dapat. Oh, rugi ya. Rugi. Malam Lailatul Qadar ialah 10 malam terakhir. Jadi kalau nak malam Lailatul Qadar, kena datang ke masjid 10 malam terakhir. Ramai orang datang 10 malam awal, dan 10 malam akhir dia tak datang. Lailatul Qadar tak ada malam 10 awal. Jadi siapa datang awal tak datang akhir, tak cerdik. Macam dia masuk lumba lari, dia pecuk-pecuk, bila nak sampai garisan penamat dia pun mengaku kalah. Rugi tak? Rugi. Boleh? Jadi ada dua berita gembira bagi orang beriman di bulan Ramadan. Pertama apa dia? Keampunan Allah. Yang kedua, Lailatul Qadar. Maka marilah kita ambil peluang ini. Allah masih sayang pada kita, Allah panjangkan umur kita, Allah bagi peluang untuk kita dapat beribadat di bulan Ramadan. Ini malam pertama, jangan lepaskan peluang. Kemudian itu nikmat yang besar tu, Allah datangkan bulan Ramadan pada kita. Nikmat yang kedua apa dah? Allah bawa surau ni, masjid ni kepada kita. Betul? Allah bawa surau ni secara percuma kepada kita. Orang kampung ni tak keluar apa-apa pun. Betul? Siapa hantar surau ni? Siapa hantar surau ni ke sini? Allah. Melalui apa dia? Melalui apa dia? Melalui banjir. Sebab banjir surau ni ada kan? Kalau tak ada banjir, surau ni tak ada. Saya pun tak sampai kat sini. Tengok, Allah nak hantar surau ni. Sebelum ni ada surau kecil kat situ kan? Saya tak tahu hidup ke mati sebelum ni. Tapi Allah nak satu surau yang baru, yang lebih besar, lebih selesa. Orang pun ramai datang. Caranya apa dah? Allah bawa datang ribut dan banjir yang besar. Banyak rumah hanyut, banyak
surah-surah yang rosak dan hanyut. Apa hikmahnya? Allah nak bagi surah yang lebih baik dan lebih selesa. Nampak tak? Dua nikmat Allah. Pertama, Allah datangkan bulan Ramadan kepada kita. Yang kedua, Allah datangkan surau ni, rumah Allah yang lebih selesa. InsyaAllah kita pasang aircon, tapi tak boleh pasang lagi sebab tak pasang metal lagi. Lepas ni, ini mungkin surah pertama di Kapur Dabung ada aircon. Betul? Kalau tak datang lagi, saya pergi panggil kat rumah. Ada tak surau lain, masjid lain ada aircon? Tak ada kan? Istimewa ni, istimewa. Surah selesa ada aircon, depan rumah pula. Kalau tak datang lagi, tak tahu. Dan kita sediakan dua orang imam hafiz. Satu Imam Ramli, depankan, boleh perkenalkan diri, boleh bangun, bangun perkenalkan diri. Ini Imam Ramli, pelajar tahfiz Al-Quran daripada Kota Baru. Tapi tunjuk je muka. Okey, Imam Ramli, InsyaAllah jadikan dia sebagai anak angkat. Nak jadi menantu pun boleh, sebab dia tak kahwin lagi. Okey, duduk. Umur 18, dia berasal daripada Thailand dan telah hafal 30 juzuk. Yang kedua Imam Ismail Idris. Okey, boleh bangun, tunjukkan, perkenalkan diri. Imam Idris. Tunjuk pada orang kampung. Ini semua ayah angkat, ibu angkat dan mungkin bakal ibu mertua. Imam Idris hafal Al-Quran 30 juzuk, berasal daripada Besut, Terengganu. Yang Imam Ramli daripada Thailand, tapi belajar tahfiz Quran di Kota Baru. Dua-dua sekolah yang sama. Dan kita sponsor semua. Orang kampung ni tak payah keluar apa-apa, kita tangguh semua. Makan minum dia pun kita akan tangguh semua. Surah percuma. Kemudian imam pun hafiz istimewa. Tak ada surau di Kampung Dabung, dua-dua imam hafiz 30 juzuk, tak ada lagi kan? Ini istimewa. Kemudian kita minta imam ni, dua-dua imam ni akan tinggal di sini insya-Allah selama sebulan. Mungkin satu masa bertukar dengan orang lain, tapi dia akan lebih banyak menjadi imam di sini. Imam 5 waktu dan juga imam solat tarawih. Jadi selama dia duduk kat sini, dia akan tinggal di surau ini. Selama dia dekat sini, dia akan bagi khidmat percuma untuk mengajar anak-anak orang kampung ni belajar Al-Quran. Siapa-siapa anak yang nak belajar Quran, nak hafal Al-Quran, boleh belajar dengan Imam Ramli dan Idris. Waktunya selepas asar. Dan sebaik-baik bawa anak, suruh anak datang solat asar di sini bersama imam ni. Dan selepas solat asar terus belajar Al-Quran. Nak hafal surah pendek ke, nak betulkan tajwid ke, secara percuma. InsyaAllah boleh. Itu satu lagi nikmat. Kita nak cari guru Quran dah susah. Kadang-kadang kita cari ada guru tapi kena bayar. Kita tak ada duit kan. Ini percuma. Setiap hari dia akan berada di sini. Datanglah selepas asar dan bawa anak solat asar berjemaah. Latihkan anak kita solat di masjid secara berjemaah. Selepas itu belajar Al-Quran. Boleh insyaAllah. Kemudian yang ketiga saya nak beritahu, kita akan solat tarawih. Nak solat 23 ke 32? Tanya orang kampung ni. Imam ni tak kisah 50 rakaat pun tak ada masalah, sebab dia hafiz. Sebab dia berdua hafal Al-Quran, tak ada masalah. Jadi tanya orang kampung, nak 23 ke 32 ke 11? Sebelah. Setuju Sepakat ulama nak sebelah. Okey, kita solat sebelah je. Boleh Dan sebenarnya sunnah Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi solat malam tak pernah lebih daripada 11. Sama ada bulan Ramadan ataupun bulan-bulan yang lain, Nabi tak pernah tak solat malam. Bahkan bagi Nabi, bagi Rasulullah adalah wajib solat malam, termasuklah solat tarawih. Dan kata Aisyah, Nabi tak pernah lebih daripada solat 11 rakaat. Dalam riwayat lain, Nabi tak pernah lebih daripada 13 rakaat. Tetapi kata Aisyah, kamu jangan tanya betapa panjangnya solat Nabi. Nabi baca panjang,
Nabi berdiri lama, Nabi rokok lama, Nabi sujud lama. Kadang-kadang sampai dekat-dekat subuh. Setuju solat sebelah tapi habis dekat subuh. Kalau dekat subuh ustaz rasa tinggal imam sahaja. Boleh? Okey. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab dia solat 23. Kenapa? Sebab zaman Umar dah ramai masuk Islam. Yang masuk Islam pula tak faham bahasa Arab. Bila imam baca panjang tak faham, maka Umar pendekkan bacaan, tapi Umar tambah bilangan rakaat. Faham? Nabi baca panjang tapi 11. Umar baca pendek tapi 23. Jadi kita ambil tengah-tengah, kita ambil 11, tak adalah panjang sangat dan tak adalah pendek. Setuju tak kalau saya cadangkan kita solat 11 tapi setiap satu rakaat baca satu muka surat? Setuju? Setuju? Dan supaya tak lama kita tak ada selawat. Boleh? Sebab Nabi lepas salat 2 rakaat Nabi terus sambung. Sebab Nabi baca panjang. Supaya kita tak sudah lewat, kita baca satu muka surat tapi lepas tu tak ada selawat. Lepas salam kita solat, baca satu muka surat. Setuju? Jangan setuju malam ni, malam besok tak datang. Boleh kita cuba dulu. Kita cuba dulu satu muka surat. Sebab sepatutnya kita orang beriman bila dengar bacaan Al-Quran itu kata-kata Allah, kita seronok. Nabi tahu tak satu rakaat Nabi baca berapa juzuk? Satu rakaat Nabi baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah An-Nisa. 5 juzuk lebih Nabi baca untuk satu rakaat. Dah sampai bengkak kaki Nabi tak rasa. Kenapa? Seronok. Kenapa Nabi seronok? Sebab Nabi bila baca Quran Nabi bercakap dengan Allah. Seronok tak kalau kita bercakap dengan kekasih? Seronok tak? Seronok. Biasa kalau bercakap dengan kekasih sekejap ke lama? Tak makan pun tak apa tu. Tak makan pun tak apa. Kalau baca Al-Quran, kalau tak makan baca tak? Kalau baca Quran dah makan pun rasa lapar kan? Itu pengalaman. Baru nak buka Quran dia tanya, dah masak nasi ke tak? Padahal baru makan tu. Okey, boleh Jadi kita cuba dulu satu rakaat satu muka surat. Kalau tak tahan, kalau rasa itu, besok kita jadi setengah muka surat je. Boleh? Satu rakaat setengah muka surat. Kalau tak tahan juga, satu rakaat satu baris. Kalau tak tahan juga, tak payah solat. Boleh, insyaAllah kita cuba malam ni. Okey? Dan insyaAllah saya dengan kumpulan saya akan balik ke Kota Baru malam ni, dan saya akan serahkan 2 imam ni kepada orang kampung ni. Jadilah dia sebagai anak angkat. Tapi kalau nak jadi menantu, minta izin dengan saya. Boleh, insyaAllah. Jagalah mereka berdua. Dan saya tak tahu, mungkin kadang-kadang surah ni tak ada air kan. Bila tak ada air, mungkin dia perlukan tempat untuk mandi, nak basuh baju ke. Sudilah terima mereka berdua untuk cuci pakaian dan sebagainya. Okey? Boleh, insyaAllah. Saya rasa cukup setek. Tak, awak yang cuci pakaian imam. Ada pula imam cuci pakaian makmum. Dia nak untung semua. Okey, insyaAllah. Dan hari Jumaat, insyaAllah ustaz daripada Kota Baru nama dia Ustaz Qamar, guru pada 2 orang imam ni. Dia akan datang sini solat tarawih bersama kita kan. Jumaat malam Sabtu, subuh pagi Sabtu. Subuh pagi Jumaat Ustaz Qamar, guru pada 2 imam ni akan datang bersama kita dan akan bagi
tazkirah selepas salat subuh, dan juga tazkirah petang. Duha waktu pagi itu ada pasal minggu sini kan. InsyaAllah ustaz pun akan bagi kuliah duha, biar orang duduk kat pasar tu dengarkan, daripada duduk sembang ataupun membeli belah saja, sambil-sambil tu mendengar tazkirah. Kita tujuan bina surah ni, kita nak bagi ilmu pada orang kampung ni. Kalau kita bagi duit sekejap habis kan, bagi beras sekejap makan habis, tapi kita nak bagi ilmu yang boleh bawa sampai ke akhirat. InsyaAllah kita jadikan surau ni sebagai pusat untuk menyebarkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pusat untuk menyebarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh InsyaAllah. Jadi begitu sama. Pasal duit jangan timbul. Nak bayar bil elektrik semua kita akan tanggung surah ini. InsyaAllah setakat kita mampu, selagi mana kita hidup, kita akan tanggung dengan izin Allah. Cuma kita minta orang kampung ni beri kerjasama, hidupkan surah ni. Jagalah surah ini sebagai rumah kita sendiri. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan yang lebih penting pada hidupkan solat jemaah 5 waktu. Datanglah ke sini. Nabi kata siapa yang sentiasa berulang alik ke masjid setiap hari, Allah sediakan untuknya sebuah tempat yang khusus, VIP di syurga. Datuk Najib pun tak dapat, Tun Mahathir pun tak dapat. Siapa yang dapat tempat istimewa di syurga? Orang yang sentiasa berulang alik ke masjid. Datanglah ke masjid, dah dekat depan rumah kan, datanglah. Lagi pula kita datang bukan lama kan, 10 minit salat subuh, salat zuhur, balik sambungkan kerja. Jadilah orang yang dekat kepada Allah. Bila kita dekat pada Allah, kita akan dapat segala-galanya, dan bila kita jauh daripada Allah, kita akan terlepas segala-galanya. InsyaAllah kita mula solat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.